Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Tech Talk by Mardi bersama saya Jasmisha, host anda. Tech Talk by Mardi merupakan sebuah rancangan di mana kami menampilkan panel jemputan daripada penyidik-penyidik Mardi untuk membicarakan mengenai hasil teknologi yang telah berjaya mereka hasilkan. Pada episod sebelum ini kami bawakan pemprosesan 12 minit, dan pada hari ini kami akan bawakan untuk anda, khas untuk anda semua, pemprosesan ataupun demonstrasi muffin dan juga puri berasaskan keledek. Bagi yang terlepas untuk episod sebelum ini, boleh saksikan video tersebut di www.facebook.com/Mardi Malaysia. Baik, Tech Talk by Mardi ini merupakan salah satu platform untuk usahawan maupun bakal usahawan di luar sana untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka sesuai dengan aspirasi kami untuk melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang pertanian dan juga agro makanan. Baik, untuk episod kali ini kami ingin bawakan teknologi dan aplikasi puri keledek. Tapi sebelum itu kami nak ceritakan sedikit mengenai latihan sangkut. Apa itu latihan sangkut? Dengan itu kami saya nak jemput kita punya panel pada minggu ini, Puan Wani, untuk masuk ke dalam set kita. Assalamualaikum Puan. Hai Jen. Apa khabar? Baik. Hari tu kita jumpa masa puasa nak dekat raya. Betul. Ni dah raya. Nampak ya? Mood raya tu ya? Masih mood raya, tak habis lagi kita. Okey Wani, kita nak cerita pasal latihan sangkut. Sebab Mardi kita nak bantu usahawan-usahawan, jadi kita wujudkan latihan sangkut ni untuk kita bagi diorang knowledge tu, ilmu-ilmu pengetahuan tu. Mungkin Wani nak ceritakan serba sedikit mengenai latihan sangkut ni. Okey, Assalamualaikum. Saya terangkan sikitlah mengenai latihan sangkut ni kepada para usahawan atau bakal usahawan yang berminat nak join khusus latihan sangkut ni. Kita ada pelbagai teknologi. Kita ada 9 test bed di seluruh negeri. Banyak tu. Okey, sebagai contoh ya, Jeff, saya bagi contoh Mardi Terengganu. Kita ada buat hasilan ikan. Baik. Yang para usahawan yang berminat nak buat keropok ikan, keropok kering atau ikan perkasam ikan kering pun boleh, Jeff. Just boleh daftar masuk ke latihan sangkut secara online ni, Jeff. Okey, baik. Latihan sangkut .mardi.gov.my. I see. So dekat dalam tu, Jess, kita boleh nampak tau latihan-latihan sangkut yang diadakan di seluruh negeri. Baik, saya difahamkan pada tahun lepas sahaja kita ada lebih kurang 783 peserta yang join latihan sangkut ni. Ya, betul. Satu jumlah yang banyak, betul. Ramai sebenarnya dalam masa setahun. Jadi bagaimana pihak universiti melaksanakannya? So, kita sekarang ni dah memudahkan permohonan ni melalui online. So dari situ para usahawan senang nak mohon secara online lah. Just masuk dalam nama web tadi tu yang saya sebut tadi, secara online, latihan sangkut.gov.my, .mardi.gov.my. Kat situ just mohon latihan sangkut, boleh secara online mohon. Kat situ lah yang paling senang je. Kita dah buat platform yang paling senang. Dulu kita guna borang. Sekarang ni cara terbaru kita just online. Baik. Boleh register terus, then kita akan bagi tahulah maklum balas bila latihan ini akan dijalankan. Sebab latihan sangkut ni dia tidak berjadual tau, Jeff. Oh, dia bukannya dah ada setiap jadual-jadual tu. Oh, okey. So once para usahawan mohon, dan baru kita akan bagi feedback bila kita akan laksanakan. Dia merupakan satu based on permintaan. Ya, betul. Betul. Jadi kalau permintaan itu mencukupi, dan baru kita akan laksanakannya. Ya, betul. Baik. Okey, maknanya apakah kita punya ataupun silibus-silibus atau kos-kos yang biasanya kita buat di latihan sangkut ini? Pelbagai, Jess. Macam hari ni nak buat keledek kan? Nak buat puri, kita nak buat muffin. Ni boleh belajar di test bed Mardi Seberang Perai, ataupun test bed Mardi Besut. Okey, kita punya itu center kita yang kita buat buat keledek lah. Buat keledek. Dan baik. Muffin keledek. Baik. Sesuai dengan norma baru sekarang, kebanyakannya semuanya di atas talian. Betul. Betul. Jadi, adakah kita punya latihan sangkut ni berkemungkinan untuk dilaksanakan secara atas talian? Untuk atas talian Ya, secara okey, untuk norma baru live, kita punya latihan sangkut masih sama. Masih sama lagi? Masih sama kita buat. Pelaksanaan latihan sangkut mengikut garis panduan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP telah berlangsung pada 10 Jun 2020. Latihan sangkut pemprosesan cili di testbed teknologi Mardi Kota Kinabalu. Latihan telah dijalankan dengan jayanya dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan, Jess. Bermaksud walaupun kita masih dalam perintah PKPP
PKPP ni, betul. kita masih melaksanakannya latihan sangkut ini secara alam maya. Ya. Jadi itu satu yang Bukan norma alam baru maya, lah. Jess. Maknanya pergi ke sana, hands on di sana. Oh, dia bukannya buat secara macam live ke? Bukan, Jess. Maknanya masih lagi menghadiri macam biasa khusus tu. I see. Cuma tapi kita penjarakan hadkan. sosial. Kita hadkan penjarakan sosial lah. Okey, Itu faham, yang penting faham. lah, Jess. Betul. 5 orang je, Jess, yang kita hide. Oh. Untuk satu khusus 5 orang. Maksimum itu kita bagi Ya, untuk menjaga kita punya jarakan sosial betul. sesuai dengan kita punya Betul, perintah kawalan pergerakan kita. Okey, bagi mereka yang ingin maklumat lebih lanjut mengenai latihan sangkut ini, boleh rujuk di www.ilatihansangkut.mardi.gov.my. Baik, Awani, kalau kita tengok, kita ada lebih kurang berapa? 9 kalau tak salah saya. 9 test bed. 9 test bed. Jadi dalam banyak-banyak test bed tu, test bed mana yang rasanya yang permintaannya tinggi? Permintaan tinggi. Paling tinggi yang buat masa sekarang ini? Paling tinggi setakat ni ialah di Mardi Kuala Terengganu. Okey. Dan juga Mardi Sabah. Itu kira paling tinggi lah permintaan dia buat latihan sangkut di sana lah. Okey, mungkin ada contoh-contoh kursus yang kita pernah buat dekat Sabah selain daripada Chili tadi tu. Okey, untuk di Sabah pun kita ada hasilan ikan, Jess. Hasilan ikan? Oh yelah, sebab kita sesuai dengan Sabah kan? Bagi untuk warga-warga negeri Sabah, so diorang tak payah pergi jauh, Jess. Betul, Di yelah. Sabah ada Cost flight. Ya, betul. So di Sabah kita ada hasilan bakery, kita ada ikan. Bukan tu je, Jess. Kita juga ada buat soya, sos, jam. Okey, maknanya kalau strawberry pun ada jugalah. Sos kita ada buat sos cili. Okey, jam kita ada buat jam buah-buahan jugalah. Okey, maknanya dapatlah kalau kita nak rasa jam strawberry tu. Saya sebenarnya teringin ni. Jam strawberry tak payah pergi Sabah pun. Okey. Okey, kat Cameron Highland pun ada jam. Sesuai lah dengan tempatnya, tanah tinggi. Okey, baik. Okey, Wani, sebenarnya kita dah banyak bercerita pasal kita punya latihan sangkut ni. Tapi apa kata kalau kita teruskan dengan demo? Jadi kita nak jemput kita punya panel seterusnya, iaitu Encik Muhammad Zain. Silakan Encik Zain masuk ke dalam set saya. Hai, Assalamualaikum. Okey, Cik Zain. Okey, sebelum kita terus ke demo ni, mungkin Cik Zain nak ceritakan sikit pasal muffin keledek ini dan juga puri keledek ini. Boleh teruskan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini telah dirancangkan kita nak memproses muffin keledek. Tapi sebelum kita memproses muffin keledek, kita kena proses bahan asas yang utama, iaitu keledek. Keledek ni tadi kita kena jadikan puri keledek ataupun pis keledek. So permulaannya kita kena dapatkan ubi tersebut. Okey. Kemudian kita perlukan pemilihan buah keledek berkenaan. Kalau buah si keledek ni nampak macam buruk macam ni, kita tak boleh ambil. Oh, kalau macam ni kita tunjuklah. Tak boleh. Macam mana kita nak tahu keledek tu keledek yang sesuai ke, keledek yang kira kata grade okey lah? Macam mana tu? Grade yang tak okey, kita nampak kulit di luar ni ada kecut. Nampak kecut ya. Yang ni nampak tegang tegang. Kalau macam ni yang tak okey lah. Kalau dipotong nampak cantik Okey, saya tunjukkan. Nampak Ni kita punya yang okey sesuai tadi. Lah. Yang cantik ni. Okey. Setelah kita dapat ubi yang cantik ni tadi, setelah kita basuh, baik, kita perlukan proses saya ke sebelah sana pula. Okey. Kemudian kita hiris Okey. Macam mana kita nak start nak buat kita nak buat puri dah ni? Ya, kita nak buat ni. Puri dah. Kita hiris. Okey. Sebaik sahaja ubi ni kita hiris, kita buat pemotongan ya. Sebab apa? Kita perlukan pemotongan dalam keadaan okey. saiz yang lebih kurang 0.5 cm ya. Okey. Supaya ketebalan yang saya pilih ini adalah kerana dia mudah empuk ya. Kita masukkan dalam mesin pengukus, dia boleh empuk dalam keadaan tempoh 5 minit ya. Mungkin kita boleh tunjuk dekat penonton kita lebih kurang saiz macam inilah. Ini saiz dia. Okey, apabila kita sudah potong macam ni, yang ni semuanya kita sudah basuh ya. Terus kita masukkan ke dalam alat pengukus ya. Okey, baik. Okey, sekarang saya masukkan. Bila saya dah masukkan dalam pengukus ke semua sekali ya. Yang saya potong tadi. Kita dah potong siap tadi. Okey. Okey. Kemudian kita kukus
Okey, mungkin kita nak tunjuk dekat gambar kita sikit macam mana. Kejap Cik Zain. Ya. Okey. Baik. Okey. Lepas kita dah kukus ni, berapa lama kukus ni? 10 minit, 10 ke 15 minit sampai dia empuk Tetapi sekiranya kalau dalam kuantiti yang tebal, yang banyak, dia mengambil masa dalam 30 minit. Mungkin saya nak tanya, mungkin kalau tak ada pengkukus, boleh ke kalau kita rebus terus? Memang boleh, tetapi dari segi khasiat dia dah kurang lah sebab dia dah keluar melalui air yang kita rebus. Ini khasiat dia memang paling tinggi lah. Paling maknanya kita lebih sesuai untuk kita kukus terus. Yes, kita kukus okey, baik. Tapi kalau tak ada boleh lah juga, tapi dia kurang lah sikit dia punya khasiatnya, betul? Baik. Okey, seterusnya Cik Zain, lepas kita dah kukus tu. Sebaik selepas 10 minit kita kukus, kita keluarkan. Ini adalah contoh yang telah dikukus Lebih kurang 10 minit tadi lah kan? Selepas 10 minit Okey. Tekstur dia jadi macam mana ni Cik Zain? Kalau kita cucuk dengan picit dan dia empuk Okey, maknanya dia orang kata lembut lah. Dia lembut Bila sudah lembut siap, kita masukkan dalam alat pengisar. Kita nak kisarkan dia. Ini kita namakan dia food processor Okey, saya masukkan semua Kalau kita tak ada alat pengisar ni, ada lagi nama alat yang dinamakan bowl chopper Macam mana tu? Bowl chopper tu dia lebih halus lah. Tapi oleh kerana kuantitinya agak besar, agak tidak sesuai kalau kita buat dalam keadaan makmal yang macam ni so kita gunakan processor saja memadai Okey, kemudian saya kena spin kisar dalam 2 ke 3 minit sampai dia halus lah. Sampai dia betul-betul fine lah orang cakap. Okey. Bila sudah halus, saya kena kacau-kacau sikit Kita kisar lagi tu, tak cukup lagi lah, tak empuk lagi tu. Dalam 5 minit Okey, baik. Sebaik sahaja kisaran kita sudah halus, saya tunjukkan yang dah siap beginilah kalau kita dah selesai kita buat macam ni. Okey, nampaklah dia punya halus dia. Baik Cik Zain, kalau kita tak ada keledek, kita nak guna, mungkin kita nak guna benda lain. Contoh macam buah labu. Buah labu boleh? Yes. Dia akan jadi prosesnya sama. Proses yang sama, hasil pun sama. Sama jugalah. Mungkin puri ni sesuai tak kalau kita nak bagi dekat budak-budak? Sekarang ibu-ibu kan suka buat puri-puri ni kan? Memang sangat sesuai. Okey. Khasiat dia apa yang mungkin boleh Cik Zain ceritakan khasiat untuk budak-budak ni atau bayi ke? Okey, secara umumnya keledek yang hari ini adalah keledek orange. Keledek orange ni kita nampak sahaja colournya warna orange Bila warna orange dia mengandungi beta carotene maksudnya bahan antioksidan. Bahan antioksidan yang paling baik untuk semua pengguna pengguna termasuk kanak-kanak orang dewasa. Orang dewasa kita ni pun boleh lah juga sebenarnya puri ni kan. Macam tu. Itu pasal kita gunakan keledek orange hari ini. So ini yang dah siap. Puri yang kita dah selesai buat. Jadi boleh terus makan lah ke macam mana ni? Okey. Sekarang ni oleh kerana kita nak membuat produk yang lagi satu iaitu muffin, kita proses bahan muffin pula lah. Ini kita jadikan puri saja. Baik, Puri ni kita boleh makan macam tu kalau nak makan. Ataupun tadi dalam bentuk yang kepingan bila sudah rebus tadi, sudah kukus tadi kita boleh makan juga kan. Tapi sekarang ni kita nak buat muffin. Bila kita nak buat muffin, dalam resipi muffin ni sekurang-kurangnya mesti ada 8 bahagian, 8 bahan mentah Kita terdiri daripada tepung gandum. Okey. Mungkin kita berapa gram? Tepung gandum ni dalam 600 gram. Tepung gandum ni telah diayak Dia perlu diayak, jangan tidak diayak sebab tujuan ni kita mengayak tu bukan kerana nak membuang bahan-bahan kotoran, tetapi kita nak memasuk udara ke dalam tepung tersebut untuk bagi tepung tu ringan Okey, bila timbang berat 600 gram, kemudian kita timbang pula mentega tulen Mentega tulen ni dalam 400 gram. Okey. Apa beza mentega ini dengan butter?
butter mentega lah. Tapi kalau you cakap pure butter, ini ada pure butter. Kalau you kata buttercup adalah berlainan. Maknanya sesuai kita pakai pure butter ni lah. Pure butter Baik. Gula halus, gula caster. Boleh juga digunakan untuk gula kasar, tetapi dia agak memakan masa untuk dia nak cair nak develop. Berapa gram ni kalau ni? Gula ni kita gunakan dalam 300 gram. 300 gram. Baik. Dalam resipi ni 400, 300, kemudian ni 400 gram tadilah butter kan? Kemudian telur telur ni kita timbang 350 gram. Kena timbang? Kena timbang. Tak boleh pakai biji? Boleh pakai biji sekiranya kita dah biasa ya. Mungkin nak apa tadi? Sekarang ni saya nak tunjuk satu saja. Sebab telur ni ini contoh telur yang paling baik kuning ni tidak pecah. Kalau telur ni kuningnya pecah, maksudnya telur tu dah masak angin. So kurang baik so kita nak bahan-bahan yang segar, kena pastikan telur tu ni tadi adalah telur yang segar lah. Maksudnya dia kuningnya masih lagi terletak gitu Berapa gram tadi? Dalam resipi ni kita perlukan dalam 350 gram 350 gram. So anggaran 350 gram tu kalau telur grade A ni berapa biji? Dalam 7 biji. 7 biji anggarannya. Sebab ni kalau kita nak buat benda-benda yang bakery ni, kalau lain sukatan dia tu tak betul, tak jadi. Itu betul kemudian susu susu segar. Berapa ml ni? Berapa ni? 350 gram. 350 gram. Kemudian soda bikarbonat. Baik. So kita gaul dalam tepung. Kemudian ni serbuk kita punya serbuk penaik. Kemudian kita kena gaul lah dulu baik. Saya tunjukkan kita gaul gaul bagi rata Kalau tiap rata nanti ada bahagian-bahagian yang tentu dia akan rasa pahit pula sebaik sahaja semua bahan ini telah disiapkan, telah digaul cantik, kemudian kita mula mengadunlah. Sekarang ni langkah pertama adalah saya masukkan gula gula kasar. Kena masukkan gula dulu. Langkah pertama. Kemudian saya perlukan mentega Ada soalan tak ke sini? Mungkin kalau kita nak buat muffin ni macam tadi, kita fokus kita pada hari ni adalah keledek. Boleh tak kalau saya nak gantikan labu mungkin? Boleh. Kita buat juga sama je proses dia. Sama prosesnya. Sama proses macam saya buat ni tadi Dia tak ada beza. Kemudian kita pukul ni sekurang-kurangnya dalam 5 minit kita pukul laju Dalam tempoh 5 minit berpukul laju ni kita perlu 2 kali berhenti. Kita kena adun dia balik, bagi dia serata. Bagi dia serata Kalau tidak nanti dia tak ni yang melekat di tepi mungkin kalau kita gunakan margarin boleh ke? Itu adalah soalan yang paling bagus, yang paling selalu diorang bertanya lah. Bila kita sebut buat muffin, sebenarnya bahan yang paling sesuai adalah butter, mentega. Kalau letak margarin, dia menjadi tapi produk yang tidak berapa cantik. Dia tak merekah. Kalau muffin kan atasnya kan macam bagi mereka-mereka cantik. Tak merekah tu memang tak cantik. Biasanya kalau buat dengan margarin, problem di situ sajalah. Kalau tak apa, kita pukul dulu. Tengok sikit. Nampak dia punya teksturnya mungkin kita nak kacau sikit. Kalau kita masukkan, kita gantikan gula tadi ni, kita gantikan dengan gula perang, boleh ke Cik Zin? Gula perang boleh, lebih healthy, tetapi tahap kemanisan yang saya faham, gula perang ni agak kurang sikit daripada dulu biasalah. Tapi untuk kesihatan memang sesuai sangatlah. Jadi maksudnya kalau kita guna gula perang ni, adakah kita perlu tambahkan sikit? Tak perlu. Lebihkan sikit ke tak perlu? Sama je? Kuantiti sama, tapi oleh kerana kamu kata tadi nak gula perang kan saya kata dia agak tahap kemanisan kurang, so kita kena tambah sikit lah kalau you nak dapatkan tahap kemanisan yang sama. Tetapi kalau you nakkan produk tu yang healthy, tak perlu tambah. Tak perlu tambah lah. Sebab kita gula perang ni untuk sihat. Jadi kita guna je amount yang sama tapi menggunakan gula perang. Cuma bila you kata gula perang, end product dia ada color bertukar sikit lah. Sebab ini color warna ni kekal warna orange. Kalau you bubur gula perang dia dah jadi
berwarna coklat kan. Jadi tidak berapa cantik Baik, baik. Itu saja. Okey. So bila dah siap dalam 5 minit macam ni, kita masukkan dalam telur ni tadi. Masukkan sebiji-sebiji Okey. Okey. Sampai habis tu. Masuk satu persatu. Ya, satu persatu. Kita masukkan satu persatu. Okey, pun kita perlu juga kita kacau Dia buat kek, buat muffin, prosedur dia bukan sama. Kita perlu berhenti dan kacau sebab dia melekat di tepi bowl tu. Kalau you tak kacau, dia memang dia tak rata Okey, sambung. Kacau lagi. Okey, masuk last. Alright. Siap. Okey. Bahan-bahan yang saya dah masukkan tadi dalam keadaan putaran laju. Sebaik saja kita nak masukkan tepung, dia perlu kelajuan yang paling rendah. Okey Cik Lin, tepung ni apa jenis-jenis tepung yang sesuai untuk kita gunakan untuk kita buat muffin kita ni? Okey, bagus, soalan yang bagus. Tepung yang paling sesuai kita gunakan adalah tepung gandum serbaguna. Bermaksud kalau ikut protein gandum ni antara 10 ke 11%. Tetapi ada juga resipi yang premium, dia campur tepung yang berprotein tinggi campur sedikit dengan tepung berprotein tinggi dengan tepung serbaguna tersebut. Tapi biasanya tepung serbaguna ni adalah murah. Kalau tepung berprotein tinggi dia mahal. So, maksudnya muffin tu juga mahal lah. Sebab ini sekarang ni kita tengok tepung serbaguna ni boleh dikatakan dekat rumah kita ada. Mana-mana ada. Kebanyakannya dekat rumah kita ada lah tepung-tepung ni. Jadi tak perlulah kita nak cari tepung yang spesifik yang macam tu kan. Baik. Okey. Kemudian kita masuk sikit-sikit. Masuk secara perlahan lah sikit demi sedikit. Putarannya pun perlahan. Penting masa putaran macam ni dia tak perlu laju. Kalau tidak dia akan jadi tepung ni dia akan jadi gluten dia akan develop Bila gluten develop muffin ni jadi keras sikit Okey. So sekarang ni you selang-selingkan dengan ni Kita masuk sekali terus dengan kita punya susu. Cik Zain, saya nak tanya, tepung penaik dengan soda. Yes. Kedua-duanya perlu ada. Apa fungsinya? Okey. Kedua-dua ini perlu ada dalam resipi saya ni lah. Tapi sebahagian daripada resipi memang dia gunakan salah satu daripadanya. Kita boleh gunakan sebut penaik sahaja ataupun campur seperti yang saya buat tadi lah. Tujuan saya buat yang tadi saya campur sedikit dalam 1%. Tujuannya kita nak mendapatkan kenaikan muffin tu maksimum, merkah tu maksimum. Kalau tidak kebarangkalian you punya muffin tak ni lah, dia tak merkah, tak cantik tak cantik lah. Kita punya tekstur pun dah nampak. So saya cuma mungkin kacau kita nak tunjuk dekat kita punya penonton-penonton kat luar sana tu. Sekejap kacau dulu. Okey. Sekejap lagi Sekejap ya. Okey. Memang tak boleh pukul laju sebab dia nak ni. Okey. Kena secara perlahan. Yes. Oh, ini kira dah siap Dah siap dah? Jadi bila kita letak keledek kita ni? Kan keledek panas kamu. Ya, pandai kamu. Ya, pandai kamu. Betul saya pun ketinggal. Baik. Bagus. Okey, kita boleh masukkan masa final pun boleh, tapi dalam keadaan perlahan macam mana buat sebenarnya? Okey, sampai dia rata Maknanya tadi kita bagi dia cantik dulu. Kemudian baru kita letakkan kita punya keledek supaya rasa dia mungkin lebih sedap lah rasanya. Tapi bila masuk keledek tu pun bukanlah makan masa sampai 2 minit, sekejap je. Kalau kita tengok ni, tengok dia dah warna dia dah berubah sikit. Dah berubah dah bertukar warna dah dia punya tu, dah cantik tekstur dia. Okey, bila sudah siap, okay, saya alihkan yang ni dulu. Ya. Okey. So ni lepas kita dah masukkan dalam cup ni. Masuk dalam cup terus. Okey. Sudu je, kejap ya. Alright.
Terus masukkan dalam kad seterusnya. Kalau ditimbang untuk satu kad yang 4 segi ni lebih kurang berat dia dalam 100 gram kalau ditimbang. Jadi kita letakkan dia berat kalau ditimbang lebih kurang macam ni lah. Macam ni lah. 3 suku penuh Okey. So dia akan mengembang tak nanti Cik Zin? Setelah kita siap macam ni, kita bakar, masukkan dia dalam kutuha oven pada suhu 180 ke 200 darjah Celsius. Dia akan memasak dalam 10 ke 15 minit. Dia akan kembang lah. Okey. So kita boleh masukkan sekarang ke dalam oven Okey, saya sediakan oven untuk Cik Zin. Ambil. Okey. Susun. Okey, jadi sekarang ni kita dah selesai kita punya proses tadi. Kita dah masuk dalam paper cup dan kita akan sedia untuk bakar. Berapa lama Cik Zin tadi? Dalam 10 ke 15 minit. 10 ke 15 minit, suhunya? Suhu 180 ke 200. 180 ke 200. Okey, jom kita masukkan ke dalam ketuha kita. Okey. Alright. Dia lebih elok sebenarnya tadi kalau kita sebelum tu kita panaskan dululah, betul Cik Azin? Kita punya oven ni bagi dia preheat dulu. Yes. Api nak guna api atas bawah ke? Api atas saja ke? Atas bawah. Atas bawah, baik. Okey, sementara dia bakar tu, mungkin kita nak tengok okey, Cik Zin, kelidik. Kita ada macam-macam kelidik, betul? Kelidik apa yang sesuai untuk kita punya muffin sebenarnya? Untuk mengekalkan color asli dengan protein yang tertentu, dengan kandungan antioksidan yang paling baik adalah kredit orange. Kredit orange kita. Tapi kalau ikut variety yang lain tu adalah lebih kurang dalam banyak lagi kredit, macam kredit anggur ungu putih dengan orange kan. So saya pilih kredit orange lah yang paling sesuai. Sebab kredit orange ni lebih sedap lah sikit ke. Okey, baik. Color ni kalau asli, kalau orange tu kekal asli. Dia baik. Kekal color berapa proses pembakaran ni tak akan menghilangkan ke khasiat kelidik kita tadi tu? Tidak. Memang kekal. Dia punya yang ni memang telah penyelidik kita telah buat R&D. Memang khasiat memang ada lah. Itu pasal kita nak highlight. Walaupun kita dah bakar dia, khasiat tu masih kekal di situ. Masih ada. Apa beza kelidik putih, ungu dan juga oren tadi? Okey. Kelidik purple dia ada bahan antioksidan yang berlainan nama lah. Dia macam anthocyanin, ada purple. Tapi kalau yang orange ini tadi adalah bahan antioksidan dinamakan beta carotene. Yang putih biasanya kosong je lah yang satu. Okey, baik. Okey, biasa kita tengok ibu-ibu beri puri kepada bayi berumur 6 bulan. Cara penyediaannya adakah masih sama ataupun perlu kita ada tambah apa-apa produk ataupun kurang apa produk dalam kita punya puri tadi? Proses yang sama saja. Sebaik saja you pilih buah yang cantik, you buang kulit, you potong saiz yang saya masukkan tadi, you kukus saja dalam 10-15 minit. So you blend saja, terus boleh makan lah. Mungkin berapa lama kita punya puri ni boleh bertahan sebenarnya? Kalau sekali kita buat ni berapa lama? Okey, biasanya kita makan segera. Biasanya hari tu buat terus makan lah. Tapi kalau you nak buat puri untuk secara komersial, kita boleh jadikan puri sejuk beku. So kita boleh simpan sampai 6 bulan, setahun. Okey, baik. Macam itulah, ikut kalau penggunaan. macam tadi kalau kita buat kita punya puri tadi, kita gunakan food processor. Tapi kalau kita nak, tak adalah, mungkin tak semua orang ada food processor di rumah. Mungkin kalau ada blender je kat rumah, boleh ke Cik Zee kalau kita guna blender? Boleh guna blender dan boleh guna mixer juga. Mixer boleh juga. Tetapi kehalusan adalah berbeza. Food processor dia lebih halus daripada alat-alat yang lain tu. Itu pasal saya sebut tadi. Mungkin Cik Zee mungkin ada nak tambah sikitlah kebaikan puri ni untuk bukan saja untuk kanak-kanak tadi, untuk semua orang. Itulah terlangsung kebaikan puri ni adalah puri tertentu ada bahan-bahan antioksidan yang berbeza yang tertentu. Kalau yang orange tadi dia ada, yang saya katakan ini adalah beta carotene. Kalau yang anggun tadi purple dia mengandungi anthocyanin. Jadi bahan-bahan yang tertentu itulah tadi yang sesuai untuk kita sebagai pengguna. Okey, kalau puri ni cara penyimpanan dia macam mana? Boleh ke kalau kita simpan dalam peti ais ataupun tak perlu simpan dalam peti ais? Boleh macam mana? Setelah kita proses segala bahan tadi dah jadi puri macam ni, kita kena masukkan
masukkan bahan packaging yang sesuai lah. Yang paling sesuai aluminium PE. You seal dalam aluminium PE, kemudian you mesti melalui satu alat yang dinamakan blast freezer. Maksudnya alat itu adalah untuk menyejukkan serta-merta bila you setelah proses. Setelah you masuk ke dalam alat blast freezer, kemudian bila you nak simpan, you simpan di dalam chest freezer. Maknanya chest freezer tu pada suhu minus 18. Tapi kebanyakan orang kita kalau sebut yang blast freezer harga dia berpuluh ribu. Betul, itu. Jadi tak mungkin diorang mampu beli dalam tempoh yang singkat. Betul. Cuma cadangan saya, kalau you nak proses, simpan dalam chest freezer, tak boleh tempoh yang lama. Maksudnya dalam mungkin 2-3 hari, seminggu, you kena deliver bagi habis lah. Betul, sebabnya proses nak buatnya pun mudah. Jadi mungkin sekali buat mungkin boleh tahan 2 hari pun dah cukup baik dah. Cukup, Maknanya kita terus buat 2 hari sekali. Jadi tak perlulah nak buat hari-hari. Betul Cik Zain ya? Okey. Okey, nanti Cik Zain, kalau kita buat puri ni, mungkin contohlah macam setengah orang tu tak ada freezer. Mungkin dia nak letak mungkin tak ada freezer. Freezer je macam biasa kita punya normal freezer tu kan. Jadi macam mana kita nak kekalkan kualiti dia tu? Kalau kita bekasnya macam mana? Cara packaging dia macam mana? Itulah, packaging seperti yang saya kata tadi, produk sejak beku kena simpan dalam aluminium PE. Itu yang paling sesuai. Kalau gunakan plastik yang biasa PP, tidak berapa sesuai lah. Jadi setelah dapat alat bahan packaging sesuai, kena kedap udara. Kena kedap udara baru kita simpan. Okey, baik. Okey, mungkin kita dah ada yang kita punya muffin yang kita dah siap muffin itu tadi. Yang ni. Ni. Ada. Okey. Okey. Ni contoh Ni contoh kita punya muffin yang dah siap. Okey. Kalau kita tengok ni Cik Zain, kalau kita tengok warna dia, kita ada warna keoren-orenan. Okey, macam oren-oren. Kalau ikutnya sebenarnya menggunakan keledik tadi. Hasil daripada kita punya keledik ni, inilah warnanya. Inilah warnanya. Possible tak atau apa warna kita guna sebenarnya? Kita tak guna warna betul kan? Jadi mungkin yang dia kata asli tu tadi. Inilah aslinya kita gunakan hasil daripada kita gunakan keledik yang kita keledik oren tadi. Tanpa pewarna kita boleh hasilkan keledik yang kita punya muffin yang berwarna oren. Ini akhirnya. Baik. Betul. Kita mungkin kita nak ambil pisau sikit je ni pisau saya tadi Cik Zain. Okey, ni. Okey. Okey ni. Kita nak tunjuk sikit. Keluarkan ni. Okey. Okey ni. Inilah hasilnya kita punya keledik. Okey, siap. Kalau saya tengok Cik Zain, dia punya warna dia, dan kita ada nampak juga yang ini keledik puri tadilah keledik kita tadi kan. Baik. Walaupun kita menggunakan keledik tanpa pewarna, khasiatnya masih sama, rasanya pun sama masih sedap. Baik. Mungkin saya nak rasa lah sikit Cik Zain. Kalau dulu saya buat dodol, masa saya buat dodol tu bulan puasa, saya tak nak makan. Yang ni bukan dah raya dah kan, saya nak try sikit. Memang sedap Cik Zain? Memang sedap, biasa simpan. Sedap. Dia walaupun kita memang sedap. Saya tak terkata sedap dia. Terima kasih. Sedap, memang sedap. Alright Cik Zain. Okey, mungkin kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada Cik Zain kerana sudi bersama dengan saya dalam set TED Talk kita untuk menceritakan mengenai puri dan juga keledik. Kita punya muffin berasaskan keledik. Baik. Saudara perempuan, sampai di sini saja kita punya rancangan untuk episod kali ini, iaitu berasaskan keledik. Jangan lupa saksikan episod seterusnya pada 2 minggu sekali dalam kita punya rancangan. Teruskan kekal bersama saya di TED Talk by Mardi hanya di Facebook Live Mardi Malaysia.